her talk title menjaga kebahagiaan mental di musim pandemik COVID-19, di mana saya rasa ini adalah salah satu topik yang agak penting dan juga hangat untuk kita bersama-sama mendengar dan mengambil iktibar dan berbincang bersama-sama. Okay, so saya buka untuk kepada semua peserta atau pendengar kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh bertanya selepas Prof Datin Dr. Sapura habis bagi her talk, ataupun boleh tulislah any of your questions dekat bahagian chat kita. Okay, so without any further ado, saya serahkanlah kepada Prof Datin Dr. Sapura Sipon untuk mulakan your talk today. Okay, terima kasih Dr. Nuruliza. Saya nak ucapkan terima kasihlah dekat Dr. Nuruliza dan juga dekat ISI ya kerana sudi menjemput saya ya untuk berkongsi tentang bagaimana kita nak menjaga kebahagiaan mental ya di musim pandemik COVID-19. Okay. Menariknya hari ini hari Jumaat ya, tetapi sesuatu yang menarik lagi ialah petang ini ada pembentangan bajet ya 2021 dan saya rasa saya dan juga mungkin seluruh rakyat Malaysia akan mengharapkan ya satu bajet yang dapat ya menjaga kebahagiaan rakyat Malaysia di samping menjaga kebahagiaan mental rakyat Malaysia ya. Kerana apa ya? Kerana peranan kerajaan ya dalam menjaga kebahagiaan mental rakyatnya adalah sangat penting. Nanti saya akan berkongsi bagaimana pentingnya peranan kerajaan. Kalau ada pertanyaan boleh tulis kat chat ataupun nanti boleh bertanyalah ya di akhir perbincangan saya ini. Okay, bila kita membicarakan tentang COVID, saya mohon maaf ya kerana maknanya adalah dalam bahasa Inggeris, tetapi saya akan berkongsi dalam bahasa Melayu. Saya mohon maaf di atas itu. COVID-19 seperti mana pandemik-pandemik ya yang sebelum-sebelum ini ya telah meragut begitu banyak nyawa ya. Bila membicarakan tentang bencana dari sudut virus, ianya bukan pertama kali. Dan kita akan lihat ya bagaimana bencana-bencana yang diakibatkan oleh virus atau bakteria atau parasit telah meragut lebih pada jutaan-jutaan nyawa. Ya. Dan mungkin anda semua akan tertanya ya, COVID-19 ni berapa nyawa yang telah terkorban? Mungkin ada yang cuba menjawab berapa nyawa yang telah berkorban akibat COVID-19 setakat ini. Mari kita lihat ya. Oleh itu, COVID ini boleh dikatakan sebagai perfect storm. Ya, kenapa dia dipanggil sebagai perfect storm? Sebab dia telah mengakibatkan ya dari sudut ekonomi yang tidak menentu, kemudian dari segi lockdown dan juga ia memberi kesan ya kepada kebebasan ya rakyat ya. Kebebasan itu dalam konteks ada PKP, PKPD, PKPD ya, dan bagaimana rakyat menangani isu kebebasan itu. Jadi itu ada satu perkara yang bukan mudah ya, kerana mungkin ramai yang tidak menjangka bahawa akan berlakunya situasi seperti COVID ini. Bila kita membicarakan tentang bencana, sebenarnya dalam Al-Quran pun ada disebutkan ya tentang bencana ya, seperti dalam surah Al-Hadid ayat 22 ya, no disaster strikes upon the earth or among yourself except that it is registered before we bring it into being. Ya, indeed that for Allah is easy. Maksudnya dalam sejarah atau sirah ya Islam ya ataupun sejarah-sejarah Nabi atau Rasulullah memang ya telah diceritakan bahawa berlakunya ya bencana atau disaster dalam Al-Quran itu. Baik.
berapa banyakkah korban nyawa yang diakibatkan dari pandemik, ya. Kita sebenarnya sejarah, ya, dunia menyaksikan banyak, ya, berlakunya pandemik-pandemik yang berlaku sebelum ini. Tapi persoalannya, berapa nyawakah yang terkorban? Ratusan ribu? Jutaan? Berapa? Kalau juta, berapa juta? Mari kita lihat, ya, statistiknya. Kematian akibat pandemik, ya, kita ada Plague of Justinian, dan Plague of Justinian tu telah mengorbankan 30 hingga 50 juta nyawa. Begitu banyak, ya, 30 hingga 50 juta. Tapi itu tidak dapat mengatasi kematian yang diakibatkan oleh Black Death, ya, iaitu yang telah meragut nyawa sebanyak 75 hingga 200 juta. Adakah kita, ya, dunia nak menyaksikan COVID-19 meragut nyawa sebanyak itu? Jawapannya adalah di atas tangan kita sendiri. Ya, bagaimana kita boleh membantu, ya, untuk mengurangkan kematian akibat pandemik. So, kemudian kita ada smallpox, kita ada juga Italian plague, kita ada juga Great Plague of London. Itu semuanya meragut nyawa yang begitu banyak, ya. Okey. Itu berdasarkan sejarah, ya. Sejarah yang telah menyaksikan begitu banyaknya nyawa yang terkorban, ya, akibat pandemik. Bagaimana pula dengan nyawa yang terkorban akibat daripada pandemik COVID-19? Adakah dia ratus ribu? Juta? Baik, sehingga 5 November 2020, iaitu semalam lah, ya, mengikut data, ya, WHO, ya, World Health Organization, kematian atau nyawa yang terkorban akibat daripada pandemik COVID-19 adalah banyaknya, ya. Banyak, ya. 1,271,781 nyawa telah terkorban. Pada saya, ia adalah satu jumlah yang besar, yang memandangkan pada dewasa ini, dunia telah menyaksikan advance in medical, ya. Tetapi walaupun kita lihat bagusnya, ya, dunia perubatan sekarang ini, tetapi dia tidak boleh lagi, ya, membantu ataupun dia tidak boleh mengurangkan jumlah kematian ini. Saya rasa ini satu senario yang menyedihkan, ya. Okey, jadi sehingga semalam 5 November, kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 mengikut data WHO ialah 1,271,781 orang. Itu satu jumlah yang sangat besar, ya. Kalau mungkin ada yang membandingkan, kalau Black Death tu lagi banyak. Tetapi waktu Black Death itu, perubatan tidak semaju sekarang. Ya, mungkin waktu itu teknologi tidak semaju sekarang, ya. Mungkin kalau masa berlakunya Black Death, teknologi atau perubatan yang semaju ini mungkin jumlahnya boleh dapat dikurangkan. Okey, apabila berlaku COVID-19 ataupun mana-mana pandemik, ya, apa yang paling terkesan? Kerana kita kena melihat sumber dia dulu, ya, apa yang terkesan untuk kita dapat menjaga kesihatan mental. Ekonomi, ya, ekonomi merupakan perkara yang paling besar terkesan, ya. Ekonomi fall out, ya, mempunyai kesan yang paling besar ke atas kesejahteraan rakyat. Kerana apa? Bila orang hilang kerja, tentunya dia memberi kesan, ya, kepada kesihatan mentalnya. Bila orang hilang pekerjaan, dia memberi kesan kepada kebahagiaan mentalnya. Kerana individu itu tidak boleh
membayar lagi, tidak boleh bayar bil apinya. Ya. Bukan setakat bil api, mungkin tak mungkin lagi. Ya. Orang yang kehilangan pekerjaan itu tidak dapat lagi mencari wang untuk menyediakan makanan. Tak dapat menyediakan wang, mencari wang untuk menyediakan makanan kepada dirinya dan juga kepada keluarganya. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan ya, senario di mana seseorang yang selama ini atau sebelum ini setiap bulan ya mendapat gaji dan berupaya memberi makan kepada dirinya dan kepada keluarganya. Tetapi apabila hilang pekerjaannya kerana COVID-19 itu, jangankan nak bayar bil api, jangankan nak bayar rumah sewa, ya, nak makan pun susah. Ya. Jadi ini antara perkara yang paling-paling terkesan ya, akibat daripada COVID-19. So jadi apakah yang perlu kita lakukan dalam konteks ini? Ya? Mungkin bagi saya mudah ya untuk memberikan ceramah mengatakan, oh kalau kita nak buat kesihatan mental atau kebahagiaan mental, kita kena buat itu, kena buat ini. Tetapi saya tidak merasakannya. Ya? Orang yang benar-benar mengalaminya itulah yang akan benar-benar merasakannya. Dan apabila orang yang benar-benar merasakannya, kata ianya bukan mudah ya untuk orang itu mencapai kebahagiaan mental. Okey, apabila COVID berlaku maka ia mengakibatkan kepada masalah kewangan ya. Banyak syarikat yang ditutup ya, orang hilang pekerjaan. Dan ini memberi kesan kepada kesihatan mental dan juga bila kesihatan mental maka banyak perkara yang terlibat ya. Jadi apabila berlakunya COVID-19, kita kena melihat dulu pada kesan COVID-19 sebelum kita membicarakan tentang macam mana nak mencari kebahagiaan mental. Ya. Ini berdasarkan satu kajian. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan mental, ya, yang faktor negatif. Ya. Antaranya ya bagaimana nak meimbangi kerja dengan kehidupan berkeluarga. Ya. Contohnya kalau work from home itu bagaimana? Itu work from home. Kalau para pelajar is study from home. Kadang-kadang saya suka juga ya kalau tengok pelajar study from home. Macam-macam terendah ya. Tapi tak apalah. Itu memang kata orang tu a part of the life ya. Kadang-kadang student, bukan student saja yang belajar. The whole family is also belajar ya. Sebabnya bila tim dibuka semua, the whole family can listen, boleh dengar apa yang pesyarat itu ajar. Alright, so COVID-19 juga antaranya ialah individu itu kena melihat kesihatannya. Adakah dia dijangkiti COVID-19, itu juga merupakan satu kerisauan. Kemudian apa hala tuju ekonomi negara ya? Adakah ekonomi negara akan menjadi ekonomi yang bagus akibat pada COVID itu? Adalah persoalan-persoalan yang sering ditanya oleh kerajaan, oleh rakyat ya. Okey, dan saya lah sangat menunggu ya tentang pembentangan bajet ya pekan ini dan nak melihat bagaimana kerajaan boleh membantu rakyat ya dalam konteks COVID-19 ini. Okey, nanti saya akan ceritakan bagaimana kerajaan memainkan peranan yang penting ya dalam membantu kebahagiaan mental rakyat ya. Kerana dalam konteks COVID ini, ianya tak boleh hanya bergantung kepada diri sendiri ya. Kerana contoh bila orang kehilangan pekerjaan, perkara penting yang dia perlu dapat ialah pekerjaan makan ya ataupun wang ya. Dan bagaimana nak mencari wang ya. Tentunya dia memerlukan sokongan pihak lain. Okey. Kemudian faktor lain ya yang memberi kesan pada COVID-19 ialah increased family strain. Ya. Kemudian lack of access, social isolation, ya, lack of sleep and general uncertainty. Ini adalah antara faktor-faktor yang menyumbang ya kepada kesihatan mental ya diakibatkan oleh COVID-19. Now, tentu
ramai tertanya kenapa saya letak slide ini di sini ya. Sebenarnya ia banyak kaitannya dengan tajuk hari ini ya, atau pagi ini. Apabila Nabi Muhammad SAW dia berhijrah ya dari Mekah ke Madinah ya, antara perkara yang paling yang dilakukan ialah dia menyediakan perumahan ya, kemudian dia menyediakan makan minum ya kepada apa yang ikut Nabi berhijrah. Kenapa? Kenapa perkara menyediakan perumahan, yang menyediakan makan minum itu adalah perkara yang paling utama, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana mengikut Maslow hierarchy needs ya, keperluan hierarki Maslow, dan dikaitkan dengan kebahagiaan, bagaimana kita boleh menjadi bahagia? Apa perkara yang perlu ada untuk seseorang itu menjadi bahagia? Apa perkara yang perlu ada bagi seseorang itu untuk mempunyai kesihatan atau kebahagiaan mental? Mari kita lihat. Ya, mengikut Maslow, dia punya hierarki ya. Yang pertamanya is physiological needs ya, iaitu seperti makan ya, air, tempat tinggal ya. Perkara ini mesti dipenuhi dulu ya, sebelum dia boleh pergi kepada level di atasnya ya. Jadi ini perkara asas itu perlu ada sebelum seseorang itu akhirnya boleh dapat kebahagiaan. Kalau lah contoh seseorang hilang pekerjaan, kemudian dia tidak boleh ataupun untuk menyediakan makanan kepada ahli keluarganya, bagaimana dia boleh nak mencapai tahap yang seterusnya? Dan akhirnya bagaimana dia nak mencapai kebahagiaan itu? Mungkin ada yang kata, alah hilang kerja je ya. Tapi kesan hilang kerja itu sebenarnya sangat besar ya. Sangat besar ya, dan sebenarnya makna pekerjaan itu bukan sahaja dikaitkan dengan mencari uang, bukan sahaja dikaitkan dengan membeli makanan, tetapi ianya berkaitan dengan self-esteem, maruah diri. Ya? Contohnya orang yang hilang pekerjaan, tentu maruah dirinya akan terjejas ya. Kalaulah dulu contoh ya saya ambil, kalaulah dulu dia bekerja sebagai CEO satu company contoh ya, dan sekarang dia hilang pekerjaan itu, bagaimana persepsi masyarakat ya, bagaimana persepsi keluarganya terhadap dirinya. Dan ini tentunya yang memberi kesan kepada self-esteem dirinya ya, dari segi maruah dirinya. Apatah lagi kalaulah dia itu breadwinner of the family. Apatah lagi kalau dia adalah bapa dalam keluarga itu. Dan selama ini, sebelum ini, dia menyara kehidupan. Okey. Jadi, ini mengikut Maslow hierarchy needs ya. Jadi, basic needs yang asas itu perlu diisi dulu sebelum dia boleh mencapai tahap kebahagiaannya. Alright. Saya nak katakan tadi ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya sudah mendahului dari konsep ini ya, Maslow hierarchy needs. Di mana bila dia sampai itu, dia menyediakan perumahan, dia menyediakan makan minum, dia menyediakan perkara asas ya kepada pengikutnya, supaya pengikutnya akan merasa sejahtera mentalnya, dan bila sejahtera mentalnya tentulah senang untuk mereka berdakwah ya. Now, saya nak kaitkan itu tentang hierarchy needs Maslow yang bersifat lebih kepada peribadi. Tetapi di sini saya nak kaitkan bagaimana kebahagiaan bersifat peribadi itu boleh juga dihubungkan dengan sosial
ya, iaitu dia perlu ada dua, iaitu kebahagiaan bersifat peribadi dan juga kebahagiaan yang bersifat sosial. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kebahagiaan yang bersifat sosial? Ya? Sosial ini ialah apabila orang-orang di sekeliling individu itu ia akan membantunya ya untuk mendapatkan kebahagiaan. Dalam konteks ini, terutama dalam sebuah negara, siapakah orang yang dapat membantu individu untuk keluar daripada masalah? Ya? Banyak ahli falsafah ya dan juga banyak ya sarjana-sarjana Islam mengatakan bahawa negara atau kerajaan ya merupakan elemen sosial yang dapat membantu individu keluar daripada sesuatu masalah. Ya, dalam konteks ini, negara perlu membantu rakyatnya ya untuk mencapai kebahagiaan. Sebab itu ramai ya orang yang especially tahun ini ya bila bajet 2021 mereka sangat-sangat tertunggu ya dan ramai yang mengharapkan bahawa ada perkara-perkara yang kerajaan boleh tunaikan ya kerana waktu ini rakyat berada dalam keadaan yang sangat sukar kehidupannya. Okay. So leaders need to think about human basic needs. All the needs are important at all time. Maksudnya apabila kerajaan atau negara boleh menyediakan keperluan asas itu kepada rakyatnya, barulah kerajaan boleh membicarakan tentang kesejahteraan kehidupan. Saya nak melihat dia dari dua konteks ya. Sebab saya tidak mahulah bila saya bercerita sahaja tentang bagaimana untuk kesejahteraan mental tetapi ia bersifat peribadi atau perseorangan ya. Kerana kalau bersifat peribadi, kalau bersifat self sahaja, tetapi tak ada makanan, tapi tak ada rumah, ya, kemudian tak ada duit nak bayar sewa, ianya tidak boleh berlaku begitu. Ya. Jadi ia ada kena dua perkara yang perlu ada, ya, iaitu diri sendiri dan juga bagaimana orang lain, ya, sama ada masyarakat sekeliling atau negara boleh membantu dirinya. Okey, apabila kita membicarakan tentang sebuah negara yang bahagia, ya, kerana apabila negara bahagia maka rakyatnya bahagia. Ya. Jadi konsep ini bukanlah konsep yang baru sebenarnya. Ya. Konsep ini telah difikirkan ya, atau dicanangkan oleh ahli falsafah yang terdahulu, contohnya Aristotle. Ya. Aristotle kata happiness is multivalent and that no single goal of society, economic efficiency, personal freedom, community trust by itself delivers the good society. Maksudnya, a good society is a society yang rakyatnya gembira. Tapi persoalannya bagaimana nak capai konsep good society itu. Dan ini menurut Aristotle berbalik kepada kerajaan ataupun pemimpin, ya, pemimpin. Menurut Aristotle, he who cannot be a good follower cannot be a good leader. Maksudnya, maksud Aristotle, seorang ketua perlu menjadi pengikut dulu dan perlu merasai bagaimana susahnya kehidupan rakyat, ya, terutama dalam keadaan bencana ataupun keadaan COVID-19 ini. So, seorang leader yang bagus ialah seorang pengikut. Ya? Dan bagaimana dia menjadi pengikut dengan dia merasa bagaimana susahnya hidup rakyat yang terkesan akibat COVID-19. Now, Thomas Jefferson adalah presiden ketiga Amerika Syarikat. Saya tak tahu sama ada keputusan siapa presiden sekarang dah keluar ke tidak, ya. Dah 2-3 hari saya duk tunggu, ya. It seems that Joe Biden macam nak menang, ya, tetapi Trump pun bijak juga, ya. Dia nak pergi surah berhentikan pengiraan dan buat rayuan dekat Mahkamah Agung, ya. I think it's tactic lah, tak apa. So, Thomas Jefferson adalah presiden Amerika yang ketiga. Dan Thomas Jefferson mengatakan that citizen happiness and well-being
has been implicit in much of government policy. Maksudnya, Thomas Jefferson melihat bagaimana polisi kerajaan memainkan peranan yang sangat penting dalam memberi kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat. Bermaksud bahawa kerajaan perlu memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam memberikan kesejahteraan mental, ekonomi, sosial kepada rakyatnya. Sebab itulah kita sangat mengharapkan bahawa ahli politik tidaklah kata orang tu gaduh sama satu. InsyaAllah. Okey. Itu bukan saja Thomas Jefferson. Al-Farabi iaitu seorang sarjana pemikir Islam mengatakan bahawa sebuah virtuosity, sebuah bandar yang dalamnya terkandung rakyat yang baik, yang kata jati diri adalah amat penting untuk menjamin kebahagiaan. Dan ini bermaksud bahawa apabila negara boleh menyediakan infrastruktur yang baik, kemudian boleh menyediakan kemudahan yang baik, boleh memberi kebahagiaan kepada rakyat. Terutama sekali dalam negara menghadapi zaman yang sukar ini iaitu COVID-19. Bagaimana kerajaan nak membantu rakyat yang hilang pekerjaan? Bagaimana rakyat nak membantu yang tak ada pekerjaan? Itu tadi hilang pekerjaan. Yang ini yang lepasan universiti yang tak ada lagi pekerjaan. Ataupun yang sudah 5-6 tahun memohon pekerjaan tak dapat-dapat. Sebagaimana kerajaan nak membantu? Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa nasihatnya kepada pemimpin-pemimpin, dia kata, right model of conduct. If a king is upright or if a leader is upright, his official will be upright. But if he is dishonest, negligent and comfort-seeking, officers implementing his policy will soon become lawful and corrupt. Jadi betapa pentingnya untuk Imam Al-Ghazali bahawa seorang pemimpin, seorang ketua itu menjadi ketua yang baik. Manakala Al-Alqas adalah seorang sarjana yang terkenal, dia membawa konsep adab dan mengikut Al-Alqas bahawa konsep adab itu mampu untuk menyelesaikan masalah dunia Islam sejagat. Apa yang dimaksud dengan adab mengikut Profesor Tan Sri Said Naqi Al-Alqas? Mengikut beliau ialah bahawa ilmu dan makhluk disusun secara hierarki berdasarkan tahap dan kedudukan masing-masing. Maksudnya katakanlah gini kalau seorang pemimpin, apa adabnya? Apa kedudukan seorang pemimpin? Seorang pemimpin adabnya ialah, kedudukannya ialah menjaga kesejahteraan rakyat. Apa adab seorang pengikut? Adab yang diletakkan di tempat yang betul. Seorang pengikut ialah individu yang juga melaksanakan nilai-nilai yang baik untuk dia jadi seorang pengikut. Jadi mengikut Al-Atas ialah adab kepada pemimpin pula adalah dengan pandangan yang baik terhadap mereka dan menyokong polisi baik yang dikemukakan selain mengelakkan daripada membantu dalam hal bertentangan dengan prinsip agama, antaranya ketidakadilan. Maksudnya, seorang pemimpin yang boleh membawa kepada kesejahteraan rakyatnya tidak boleh bersifat tidak adil. Kerana kalau dia bersifat tidak adil, dia tidak meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Dan bila ini berlaku, maka rakyat tak boleh nak mempunyai kesejahteraan mental atau kebahagiaan mental yang tinggi. Mungkin nak kata tak boleh, mungkin tidak berapa tepat, tapi kebanyakan rakyat
Ya, kebanyakan rakyat. Mungkin yang ada tu sikit sajalah yang boleh mencapai kebahagiaan. Tapi kebanyakan dia. Okey, jadi yang citizen happiness and well-being has been implicit in much of the government policy. Jadi ini saya bawa pada konsep kerajaan dulu atau negara dulu kan. Lepas ini baru saya pergi kepada yang bersifat personal atau peribadi ya. Kerana saya rasa dalam konteks sekarang ini apabila kita nak menjaga kesihatan mental atau kebahagiaan mental kena ada peranan kerajaan ya. Kerana saya rasa kerajaan boleh membantu banyak dalam perkara ini ya. Jadi oleh itu government needs to maintain power. Kekatan kuasa. Kemudian trust in government dan juga national stability. Supaya apabila ada kestabilan dalam politik negara, maka ia boleh memberi kesan kepada the well-being ya, dan juga negara lain akan percaya kepada sistem politik kita. Tetapi itulah saya kadang-kadang, alright, saya tidak akan bercakap politik banyak lah ya. Okay. Alright. Jadi, government job is to achieve happiness for people. Selama ini memang ya kerajaan telah banyak membantu rakyatnya ya dalam menangani ya COVID ini contohnya ya. Ada pakej rancangan ekonomi prihatin, pakej tambahan khusus PKS, kemudian ada moratorium semua. Tetapi rakyat yang masih terkesan masih bertanya, boleh lagi tak nak bantu kami? Boleh lagi tak? Ya? Kerana COVID belum habis lagi. Yang malah jalannya masih belum lagi nampak cerah untuk COVID-19 ini untuk berakhir. Kerana kalau tengok Black Death tadi, ia mengambil 2-3 tahun ya untuk pandemik itu habis ya. Allah, lama sungguh itu ya. Dan saya tak tahulah kalau COVID-19 ni kalau dia berlangsung selama 2-3 tahun, bagaimana kesannya ya kepada rakyat. Okey, jadi isunya sekarang, kerajaan memang telah banyak membantu ya untuk kesejahteraan rakyat, tetapi rakyat masih not semua rakyat ya. Setengah rakyat berkata boleh tak bantu kami lagi ya. Boleh tak bantu kami lagi? Kerana kami amat memerlukan bantuan kerajaan ya. Right. Isunya, adakah kerajaan mampu untuk membantu rakyat? Nah, itu sesuatu yang saya rasa sebenarnya, kerajaan menghadapi juga kesukaran sebenarnya dalam keadaan ekonomi negara dan juga antara harapan negara ya. Jadinya saya sebenarnya selut juga dengan kerajaannya, bukan selut juga. Saya sebenarnya selut yang hormat kerajaannya kerana mereka telah melakukan sedaya upaya mereka ya untuk membantu rakyat. Cuma mungkin tantangannya mereka juga terhad ya resource itu, sumber itu ya. Jadi isunya ialah antara harapan rakyat dan kemampuan kerajaan. Jadi dengarlah nanti bajet 2021 adakah nanti ada bonus ke tidak semua ya. Okey. Nah, antara yang diminta oleh rakyat ya untuk bajet ialah naikkan BSA ya, kemudian berikan satu kenaikan gaji tahunan ya, tambahan kepada pejabat awam. So orang pun bertanya, dalam kerajaan, dalam negara sukan ni ada lagi orang nak minta kenaikan gaji? Itu mungkin ada yang bertanya ya. Okey. Seterusnya, nah, kalau ya kerajaan dia memberi rakyat atau membantu rakyat ya, sebenarnya mengikut conservation resource model, kalau rakyat contohnya yang hilang pekerjaan, dia dah kehilangan sumber. Ya, individu itu kehilangan sumber. Apabila kerajaan memberi dia bantuan ini sebenarnya menggantikan sumber-sumber yang hilang itu. Dan ini boleh mengurangkan masalah psikologi yang dihadapi oleh individu. Bermaksud contoh orang yang hilang pekerjaan,
Dia hilang sumber. Dan apabila kerajaan memberi dia bantuan dalam bentuk kewangan, kerajaan membantu atau menggantikan sebahagian daripada sumber yang hilang itu, maka ia boleh mengurangkan kesan psikologinya. Mengikut social support model juga menerima sokongan sosial sama ada daripada jiran, daripada keluarga lain atau daripada kerajaan boleh mengimbangi masalah psikologi. Manakala mengikut empathy altruism theory ialah yang ini mungkin boleh terpakai kepada individu-individu yang mempunyai sumber-sumber yang cukup ya, yang tidak terkesan ya kepada COVID ya. Dia mungkin boleh membantu individu lain yang terkesan dengan COVID ya. Kalau dalam Islam kita panggil sedekah ke infak ya, dan sebenarnya infak itu banyak sangat faedahnya ya kepada diri sendiri ya, kepada negara ya. Dan kalau di USIM itu ada pusat zakat tu ya, jadi saya penggalakkanlah ya untuk tuan-tuan dan puan-puan ya untuk bersedekah atau infak kepada pusat zakat ya. Okey. Masih lagi peranan kerajaan ya, masih lagi ya. The government policy, happiness policy, is it much more than happiness? Sebenarnya kerajaan di mana-mana dunia pun, ya, kerajaan di mana-mana dunia, termasuk di Malaysia, menyedari akan peranan mereka ya, dalam memberi kebahagiaan kepada rakyat. Sebab itu mereka ada polisi-polisi ya, untuk mengukur kesejahteraan atau kebahagiaan indeks rakyatnya. Contohnya lah ya, kita ada World Happiness Index. Kemudian ini adalah bagaimana ya mengikut pengkaji ya Muslim, dia lihat bagaimana pemimpin itu memainkan peranan yang sangat penting dalam pengurusan krisis ya. So dia juga melihatkan bagaimanakah krisis pengurusan itu boleh dilaksanakan secara prosesnya ya. Ini adalah satu artikel yang sangat baik yang saya baca ya. Okey, seperti saya kata, setiap negara dia mempunyai polisi ya, bagaimana dia nak mengukur indeks kesejahteraan rakyatnya, dan dia dah buat dah ya. Jadi di Malaysia ini kita ada indeks kesejahteraan rakyat Malaysia 2013. Kemudian kita ada indeks kesejahteraan psikologi Malaysia 2019 ya. Jadi sebenarnya kerajaan tahu ya bahawa mereka perlu ya membantu rakyatnya ya dalam mencapai kebahagiaan. Baik, yang ini nanti saya ada 3 video, dan video ini nanti kita akan lihat di akhir talk saya lah ya. Nanti Amir akan bantu saya untuk buka video ya, kerana saya dah buat hyperlink tapi bila nak tekan-tekan tak boleh ya. Tak apalah ya. Okey. Ini adalah kata orang cabaran kalau buat online, tapi tak apa ya. Ini adalah video yang menunjukkan bagaimana kita boleh melakukan exercise, senaman ataupun breathing. Cara kita bernafas itu ya boleh mengurangkan tekanan yang kita rasa ya. Okey. Sekarang saya pergi kepada yang lebih bersifat peribadi ya. Bagaimana kita nak merasa gembira? Apa yang boleh membuatkan kita gembira? Bagaimana pemimpin boleh menggembirakan rakyatnya? Bagaimana rakyat boleh menggembirakan dirinya? Ramai ahli-ahli falsafah ataupun ramai ahli-ahli politik ya, ramai orang-orang yang terkenal mengaitkan kalau kita nak gembira, kita kena ada virtue. Dan saya pergi cek apa kata virtue tu dalam kamus ya, sebab saya kata apa virtue ya? Adakah dia ini nilai values kan?
So bila saya cari dictionary, dia berkata perkara baik. Mungkin adalah dia punya perkataan yang lebih spesifik, tapi yang saya jumpa ialah perkara baik. Jadi ramai orang-orang yang hebat yang mengatakan kalau kita nak mempunyai kesejahteraan atau kebahagiaan mental, termasuklah dalam COVID-19 ini, kita kena mempunyai perkara baik ataupun benda-benda baik yang kita amalkan atau benda-benda baik yang kita fikirkan. Ya. Benda-benda baik yang sama ada dalam pemikiran kita fikir benda-benda yang baik ataupun dan perkara baik yang kita lakukan, yang kita amalkan. Ya. Ini mengikut Benjamin Franklin, kenal juga ni. Kemudian Edward Rupert Lighton, ya, okey, happiness and virtue. Begitu juga yang mengikut Saint Thomas Aquinas, ya, happiness is secured through virtue. It is a good attained by man's own will. Mengikut Saint Thomas Aquinas, kalau kita nak gembira, kita kena buat benda yang baik. Kita kena fikir yang baik, ya. Aristotle, ya, happiness is an activity of the soul in accordance with virtue. Begitu juga Gautama Buddha mengatakan kalau kita nak mempunyai kebahagiaan mental, antaranya ialah kita kena buat benda yang baik, berfikir yang baik. Tetapi saya rasa, ini kita boleh lakukan apabila kita telah memenuhi tadi yang keperluan asas tadi, ya, terutama dari sudut makan, dari sudut physiological needs itu. Sebab itu saya rasa nak gembira kena ada sokongan daripada orang lain, termasuklah daripada negara, ya. Okey, yang ini adalah lebih bersifat personalnya, ya. Okey. Baik. Bagaimana, ya, orang-orang terdahulu tu, termasuklah orang yang menghadapi Black Death tapi tak mati tu, ya. Bagaimana mereka menghadapi disaster atau bencana, ya. Dalam Al-Quran ada mengatakan bahawa, ya, that relief comes with difficulty. So verify with every difficulty, dalam setiap kesusahan akan ada kesenangan. There is relief. Ya. Very life, with every difficulties there is relief. Therefore, when you are free from your immediate task, still labor hard, and to your Lord your attention is. Ultimately, the Quran shapes the psychology of the person so that they see the greater picture of what they are going through. One must trust that God ultimately knows best and has the best plan for each person, be in life or the hereafter. Dalam Al-Quran, ia telah mengatakan bahawa memang, ya, setiap umat atau hamba Allah itu akan diuji, ya, dan dalam setiap ujian itu, ya, akan ada hikmahnya. Kerana ujian ni itu adalah untuk menguji tahap mana keimanan manusia, keimanan umatnya. Ya. Jadinya memang telah ada, ya, dalam agama Islam, dalam Quran, bahawa apabila kesusahan akan berlaku, kesenangan atau hikmah, ya. So, jadinya hope amid hardship. Bila kita sudah ada basic needs tadi tu, contoh, ya, dia dah ada tempat tinggal, dah cukup makan, tapi dia masih lagi mengatakan kenapalah susahnya sekarang ni COVID-19 ni, ya. Kenapa lah dia kata kita tak boleh bebas untuk keluar macam dulu, ya, tak boleh bebas nak balik kampung semua, ya. Saya pun sebenarnya rindu nak balik kampung, ya. Sangat rindu balik kampung, tak dapat. Tetapi akan ada cahaya nanti, insyaAllah, ya, saya boleh balik kampung, dan nanti saya suka bila balik kampung tu. Pokok bunga kat rumah tu, saya suka apa tu,
potong pendek lah ya, itu hobi. Bila saya potong tu saya rasa sangat happy. Okay, so akan ada cahayanya. InsyaAllah saya boleh balik kampung nanti. Mungkin tunggulah ya, sebulan 2 ke ya. So, hope amid hardship. Ya, kena ada harapan ya, dalam kesusahan itu. Ya. Sebagaimana ayat Al-Quran tadi itu ya. There is always hope amid hardship. There is always hope that nanti bagi student yang belajar dari rumah tu, there is always hope that you boleh datang belajar lagi kat universiti. Ya, jadi macam betul-betul university student. Ya. Even lecturer pun yang work from home tu, you boleh pergi balik office dan jumpa kawan-kawan. Ya. There is always hope ya, amid hardship. Ya. Look for the light between the walls right now, right here. Kata. So lihatlah cahaya ya. Kalau you nak tunggu cahaya yang akan datang tu mungkin lambat lagi. But dalam kegelapan tu sebenarnya ada cahaya ya. Okay. So bila you dapat lihat cahaya dalam kegelapan itu, no, it's not total darkness. Ya. Kalau total darkness tak boleh nampak langsung, tapi contohnya malam pun, ya. Dalam malam pun you akan lihat cahaya, you still boleh nampak, you still boleh jalan ya. Kalau malam itu ya. There is still plenty of serenity ya, keamanan ya, ada hubungan, ada freedom ya. Sebenarnya walaupun saya work from home, tapi saya ada freedom ya. Saya ada freedom, saya boleh melaksanakan amal ibadat saya ya. Kemudian saya kalau saya nak puasa, saya boleh puasa. Kalau maksudnya there is freedom inside ni. Cuma freedom saya tak boleh lah nak merentas daerah atau merentas negeri ya, atau balik kampung. Maksudnya dalam konteks kebebasan you masih ada. Ya, cuma what kind of freedom do you want? You nak freedom yang macam mana lagi ya? Ya. Learning the ropes ya. Maksudnya waktu inilah you belajar knowledge baru ya, community baru, happiness ya. Okay, saya tidak akan pergilah. So you need to transform your self sekarang ini ya. Suka perkataan ini ya, suka. Do not run out of juice well before the crisis is over. Takutnya begini, bila crisis over, COVID-19 dah tak ada nanti, you pun dah kehilangan segala diri you. So bila you kehilangan segala diri you, maksudnya nanti you are not yourself anymore. So if you are not yourself anymore, bila COVID-19 ni habis, maka you have lost diri you. You dah kehilangan diri you. So, saya tak mahu you all semua kehilangan diri you. Ya, saya mahu you all stay to yourself. Not only stay to yourself, tapi tambahkan lagi diri you. Yeah. Now this is the time where you tambahkan lagi nilai pada diri you. Saya tambahkan lagi nilai. You know, saya sangat suka ya, ramai ya yang saya lihat ya dalam Facebook ya. Waktu inilah mereka belajar memasak, buat keknya. Of course lepas habis waktu pejabat lah ya. Wah, they can really be a good cook ya. Bila tengok mereka masak kek, wah memang macam chef lah ya. So, saya sangat happy sebab dia boleh menambah nilai dirinya. Yeah. And also some tu dia tanam pokok bunga. And the bunga boleh tumbuh cantik ya. Kan bunga orchid yang sebelumnya dia tak pernah tanam orchid ya. Tapi because of COVID-19 ni orchid yang ditanam dan berbunga. Ya. Now these are the things that saya nak you all semua add value to yourself. Yeah. Be it, tak kira lah kalau you minat memasak, masaklah kek yang sedap ke, masaklah makanan yang sedap tu kan. Kalau you suka bercocok tanam, tanamlah orchid ke, rose ke. Ya. Kalau you suka menjahit, jahitlah. Ya. Kerana itu adalah nilai tambah pada diri you. And if it makes you happy, why not? Ya. Kalau dia menggembirakan anda dan mengurangkan tahap ya stres, mengapa tidak? Kerana itulah kebahagiaan mental bagi diri. Nah, you tak perlu belajar psychological counselling untuk mempunyai
kebahagiaan mental. Siapapun diri anda, you boleh mempunyai kebahagiaan mental waktu COVID ini dengan be yourself. Katakanlah anda seorang yang suka memasak. Yes, be yourself. Masaklah. Anda suka menjahit, jahitlah. Jahit baju. Anda suka menulis. Yes, ini sesuatu yang saya lihat ramai academician they benefit from this waktu work from home selepas mereka mengajar student semua buat yang perlu kerja-kerja office, then they write, mereka menulis, and the hasilnya they can come up with books, buku yang sebelum ini mereka tak terfikir bahawa mereka boleh buat, tetapi because of the COVID-19 mereka boleh menghasilkan, mereka boleh menghabiskan penulisan buku atau penulisan artikel Okay. Jadi please, saya tidak mahu anda semua run out of juice Saya nak you stay to yourself, add value to yourself Ini dia kata Skype with friends and cook and all recipe Okay. Ini sangat penting. Don't judge yourself Don't judge yourself. Kata saya begini, saya begitu kawan saya lagi baik semua. No, don't do that Jangan menilai diri, dan when you judge yourself, it is always selalunya is judging negatively Jaranglah orang judge diri dia positively. Selalunya bila individu dia judge diri dia, it's from the negative aspect. So bila itu berlaku, that's not good at all. Dia boleh mengurangkan rasa rendah, menyebabkan rasa rendah diri. Okay, yang ini pun sangat penting blessed, thankful, grateful, gratitude in Islam Anyone who is grateful does so to the profit of his own soul. Surah 31 ayat 12 maksudnya kita kena bersyukur atas apa yang ada. And it is he who make the night and the day to follow each other. For such as have the will to celebrate his praises or to show their gratitude. And if you should count the favors of Allah, you could not count how much gratitude. Kalau kita nak kira sebenarnya berapa banyak rahmat Allah kepada kita, memang sangat-sangat kita tak terkira. Ini sangat-sangat banyak nikmat yang Allah beri kepada kita sehingga kita tak terkira. Kerana itu kita kena bersyukur atas apa yang ada. Tetapi saya tahu ianya bukan satu yang mudah untuk kita lakukan Ianya bukan mudah, terutama yang transisi tu yang daripada ada pekerjaan kepada tidak ada pekerjaan daripada gaji yang besar, turun gaji atau kurang gajinya. Ianya bukan satu yang mudah. Tetapi kita kena belajar bagaimana kita kena bersyukur atas apa yang masih ada pada kita. Saya nak share sikit ini satu cerita betul Sandy, apa nama dia, yang dia kerja dekat Google pada saat saya dia kematian suami Dia cakap ni masih dekat satu universiti jadi suami dia saya rasa meninggal dalam aksiden, kalau tak silap saya So dia pun cakap, saya merasa bersyukur. Dia kata walaupun suami saya meninggal aksiden, saya merasa
bersyukur atas apa yang saya ada. Lepas orang semua tanya, kenapa you rasa bersyukur walaupun suami you dah tak ada? Lepas tu dia cakap, saya bersyukur kerana waktu suami saya mati itu, waktu dia accident, anak-anak saya tidak ada bersama suami saya. Saya bersyukur kerana anak-anak saya masih ada dengan saya dan anak-anak saya tidak mati bersama suami saya. Semua orang yang dengar terdiam. Jadi maksudnya wanita itu ya, walaupun dia kehilangan suami tetapi dia masih bersyukur kerana dia kata dia masih ada lagi yang perlu disyukuri. Okay. Now, sebab itu kita kena fokus pada gratitude ya. Mungkin ini satu latihan yang kita boleh buat lah ya. Every morning write down 10 things you are grateful. Ataupun kalau tak 10, satu atau dua lah ya. 10 things mungkin banyak sangat ya. Kemudian tapi don't include the things that you miss or the things you can't wait to do when the pandemic is over. Janganlah kata tak boleh balik kampung, ya, tak boleh tanam pokok bunga. Tulis the things that you boleh buat. Ya. Oh. Satu, saya boleh masak kek. Dua, saya masih lagi boleh mengamalkan, melaksanakan amal ibadat saya, malah lebih baik lagi. Tiga, saya boleh menyiapkan buku saya. Tulis ya. Okay. Don't write things that you miss atau jangan tulis benda-benda yang tak boleh buat. Oh, saya tak boleh pergi mall contoh. Ya. Jangan tulis benda tu ya. Focus only on the light and relief you can find right now, yeah. Alright, and then share your list with team to start your day. Atau you pun boleh share dengan family you atau dengan husband you, ya, atau dengan kawan you. Now, it seems so simple, macam alah benda ni, simple je, ya. Simple je. Tetapi kalau you boleh menulis satu atau dua benda yang membuatkan you bersyukur, bermaksud banyak you bersyukur because you can write it down. You boleh meluahkan, you boleh menulis apa yang you bersyukur. Maksudnya you dah mengakui bahawa you seorang yang bersyukur. Dan apabila konsep bersyukur itu sebenarnya begini ya, konsep bersyukurnya it's not macam duit lah. Let me relate dengan duit ya. Contohnya, kalau kita ada RM1,000 contoh. Duitnya RM1,000. Kalau kita bersyukur dengan duit yang ada RM1,000 itu, kita akan merasakan duit itu cukup. Kerana kita bersyukur. Duitnya RM1,000 itu. Tapi kalau kita tak bersyukur atas duit yang kita ada RM1,000 itu, maksudnya duit itu tak cukup. Kalaulah saya bersyukur dengan duit RM1,000 yang saya ada itu, tentunya saya akan plan, okey RM1,000 ini, jadi saya akan kurangkan perbelanjaan untuk ini. Untuk kata orang tu beli, sekarang ni prepaid tu penting sebab dia nak mengajar ke atau student nak belajar, tapi mungkin baju lah ya. Saya kurangkan untuk baju, untuk ni ya. Maksudnya kalau saya bersyukur, RM1,000 itu cukup untuk saya. Cukup. The word is cukup. Ya? Dan saya kena plan apa yang perlu dan apa yang tidak perlu. Tapi kalau saya tak bersyukur, RM1,000 itu memang langsung tak cukup. Bukan RM1,000 saja, RM5,000 pun tak cukup. Jadi konsep bersyukur itu kalau saya relatekan dengan cukup. Ya? Dengan cukup apa yang ada. Okay? Banyak lagi saya kena laju sikit ya. Tetapi yang pentingnya kan you kata, Allah saya dah buat benda ni tapi masih lagi tak bagus, masih lagi.
nobody is going to get an A plus in cheerful pandemic living. Maksudnya bila you buat benda tu kadang-kadang you masak contohlah, you masak tadi tu masak kek. Tapi masih lagi sedih, masih lagi kata ni, masih lagi tak happy. Never mind, tapi you dah cuba. Do one thing at a time. Jangan you nak buat banyak benda, tapi semuanya kata orang tu membuatkan you rasa lagi depressed, lagi sedih, stress. Do one thing at a time. Contoh-contoh yang memasak dia. Sebab saya tahu ada yang pandai sangat memasak. Dia dekat kampung Kerana bila dia masak tu memang ianya macam seorang chef dan kadang bukan yang masak tu perempuan pun, lelaki. Okay. Contohnya lah masak tadi Satu hari tu maybe waktu petang lah lepas awal dia masak satu kek dan cukuplah satu kek itu untuk sehari ni atau untuk seminggu itu Tetapi satu kek untuk seminggu itu saya rasa sudah boleh menggembirakan diri dia dan itu adalah satu achievement, satu pencapaian. Kalau sebelum tu dia tak buat kek pun tapi because of the COVID-19 tu dia buat kek dan kek itu dah A+ pun sebenarnya Okay. Embrace acceptance kita kena terima perkara yang berlaku, terima kenyataan terima ia dengan open minded, dengan fikiran terbuka. Okay, now COVID-19 sekarang berlaku, accept it. Kenapa pula lah COVID-19 ni berlaku ni? Tak pernah berlaku pun Tak pernah berlaku. Cuba awak tengok Black Death tu semua pernah berlaku sebenarnya pandemik ni. Banyak kali berlaku. Cuma mungkin dia tak berlaku pada zaman kita hidup ini. Kalau begitu kita kena be open minded dan yang pentingnya bagaimana kita cuba untuk melepasi COVID-19 ini. Saya kena laju sikit Okey, ini ada juga video nanti Ami akan tolong video tu it's a very interesting video nanti kita. Okey, yang ini is more psychological, more happiness and thoughts. Marcus Aurelius ni seorang ahli falsafah dan juga seorang psikologi lah Sebenarnya ahli falsafah tu juga seorang psikologi sebab ahli falsafah dia banyak mengeluarkan kata-kata yang hikmah lah why yang bijak Mengikut Marcus Aurelius, happiness is in your thought, dalam fikiran Kalau you berfikir secara gembira, you berfikiran positif, positif lah Banyak teori-teori counselling yang memberi penekanan kepada pemikiran contohnya terapi kognitif terapi rasional emotif dan talaku, semuanya mengatakan it's not the event, bukannya peristiwa itu, but it's how you perceive the event is. Contohnya begini, kita buat contoh yang gembira sikit lah seorang yang putus kasih lah ataupun berpisah dengan girlfriend dia seorang lelaki yang berpisah dengan girlfriendnya. Mungkin si A Allah sedihnya selama 3 tahun ni ingatkan nak kahwin rupa pun tak jadi, berpisah dan akibatnya dia sedih selama bertahun-tahun lah ada orang memang tidak boleh lupa cinta pertama dia Tetapi mungkin si B yang mengalami peristiwa sama, dia kata bunga bukan sekuntum. Ada chance lah, dia kata. Ada peluang lah saya nak mengurat atau saya nak menyunting gadis lain. Peristiwa sama, putus kasih, tetapi bagaimana individu melihat, bagaimana si A dan si B melihat peristiwa itu. Sama juga peristiwanya COVID-19. COVID-19. Tapi bagaimana individu melihat atau mempersepsikan pemikiran dia, menggunakan pemikirannya untuk melihat COVID-19 itu. Tapi yang saya bercakap ini ialah bila konteks orang itu dia sudah
memenuhi keperluan asas ya. Saya tidak bercakap bagi orang yang belum lagi memenuhi keperluan asas ya. Kerana kalau belum lagi memenuhi keperluan asas dia contohnya makan, tempat tinggal semua, amat sukar bagi dia ya untuk melihat sesuatu itu dari sudut pemikiran ya. Okey. Gautama Buddha kata juga happiness and controlling one's own mind. Controlling one's own mind. Ya, bagaimana seseorang itu boleh mengawal pemikiran dia. Ini Gautama Buddha. To enjoy good health, to bring true happiness to one's family, to bring peace to all, one must first discipline and control one's own mind. Kawal pemikiran. If a man can control his mind, he can find a way to enlightenment. Ya, kena dapat pencerahan dirinya. And all wisdom, all virtue will naturally come to him. Gautama Buddha kata kalau kita boleh kawal pemikiran kita, kita boleh berfikir yang baik-baik ya. Kita jangan banyak pemikiran yang negatif. Now, orang kata jangan ada pemikiran negatif. Now, you boleh ada pemikiran negatif sebab pemikiran negatif itu sebahagian daripada you. Tetapi, janganlah pemikiran negatif you itu mengawal atau melebihi pemikiran positif. Ya? Maksudnya, you kena supaya pemikiran positif you boleh kawal, ya, can control the negative one. Ya? Jadi, bila pemikiran positif you boleh mengawal pemikiran negatif tu, kemudian barulah mengikut Gautama Buddha, you boleh nampak hikmahnya, you boleh nampak kebijaksanaan dalam hidup ni. You boleh tahu kenapa benda itu berlaku. Bila you dapat kawal pemikiran you dan kata, now saya tahu kenapa COVID-19 ini berlaku. Mungkin dia nak saya muhasabah diri, mungkin dia nak saya be with the family, ya, more. Ya, be with the family more. Satu yang saya suka COVID-19 pada saya satu hikmah ialah saya dapat masuk lebih banyak kali and spend more time with the family. That is satu yang saya rasa hikmah lah ya. And that is a good thing saya rasa ya. Okay. So please, mengikut Gautama Buddha, you have to control your mind. Then only you can see all the wisdom. Yeah, you can see all your good values, all your good virtues. There are things that you can control and there are things that you cannot control. Ada benda yang you boleh kawal, ada benda yang tak boleh kawal. Kalau benda yang tak boleh kawal, let it go. But kalau benda itu you boleh kawal, kawallah kerana itu di bawah kemampuan you. So, bila sesuatu di bawah kemampuan you, kenapa you tak take advantage of it? Or kenapa you tak gunakan peluang itu untuk mengawal diri you? Yeah? So, I cannot control, so I can let go of these things. Yeah? Kalau I can control things yang saya boleh kawal, I will focus on these things. Right? So what are the things that you can control and what are the things that you cannot control? The things that you can control, control my attitude. Sikap saya boleh kawal. Yeah. Siapa nak kawal diri you kalau bukan you? It's you who can control yourself. Yeah. So you can control yourself. You can control yourself to be happy. Right? And you can control contoh lah, turning off the news. Kalau you kata contohlah ya. Saya tak tahu lah keputusan apa tu presiden election ni dah ada ke tidak. Tapi untuk 2-3 hari ni saya duk tengok news saja ya. Lama saya kata Allah lama sungguh nak tahu ya news. So saya turn off the news ya. Turn off the news, maybe saya kata okay lah, maybe tomorrow ke saya akan tahulah dia punya apa nama siapa menang. Now, mungkin orang tanya what is the most, why is it so important ya to know who is going to be the president of America ya. Ya, because Amerika is sebuah negara yang besar dan ekonomi dia akan mempengaruhi ekonomi negara lain dan saya rasa
Saya rasa saya perlu tahulah tentang sinar dunia lah ya, supaya you know what, semalam the news saham dekat Hong Kong ya, Korea dah naik dah 2%. Belum lagi tahu keputusan siapa Presiden Amerika, tapi dia dah menjangka ya bahawa Joe Biden akan menang ya. Jadi saham naik ya. Jadi bila saham naik, maka dia memberi kesan kepada ekonomi ya. Dan bila ekonomi naik, dia akan memberi kesan kepada ekonomi rakyatnya ya. Dan mungkin ini termasuk pada pekerjaan ya. Okay. Alright, so the thing that you can control is finding fun things to do at home. Yes, you can control yourself to find fun. Yeah, what to do at home. Yeah? You boleh kawal perkara itu dan yang itu you boleh buat. Yeah? Alright, then you can control yourself limiting my social media and my own social distance. Yes. My own social distance itu you boleh kawal ya. Jarak sosial you. Jadi you boleh kawal, kena buat lah. Ya, sebab kalau you tak buat, nanti dia beri kesan yang sangat tak baik lah ya. Because of this COVID ya. Okay, yang you tak boleh kawal apa? So antaranya how long this will be. Berapa lama lah COVID-19 ni akan berlaku. Ya Allah, you kata berapa lama? Boleh kawal ke tak? Saya rasa jawapannya ya dan tidak. Jawapannya tidak kerana banyak perkara yang menyebabkan you tak boleh kawal COVID-19. It's out of your control. Tapi secara peribadi dengan you ikut SOP, dengan tuan-tuan dan puan-puan ikut SOP, ya, dengan ikut arahan kerajaan, sebenarnya you boleh kawal tentang berapa lama COVID ini akan, bila dia akan berakhir. Bermaksud kalau setiap orang yang boleh kawal dirinya berkaitan dengan COVID ya, dengan ikut SOP, dengan ikut arahan kerajaan, setiap orang, kalau dah semua orang, akhirnya daripada setiap orang kepada semua orang, daripada dia boleh kawal diri lama-lama lah. Perkara yang dia tak boleh kawal tentang COVID itu pun dia boleh kawal. Meaning that setiap pada kita memainkan peranan sangat penting ya, untuk mengakhiri COVID ini. Every one of us. Kita jangan cakap, alah kita seorang je. Tapi kalau setiap orang memainkan peranannya ya, untuk memecahkan ya, rantaian COVID itu, bermaksud insya-Allah lah COVID ini tak lama. That means sekarang you dah boleh kontrol dua-duanya. You can control yourself or your own social distance, dan juga you boleh control how long this COVID-19 will be. Okay, ini saya kena cepat. Okay, ini sangat menarik ya. Satu novel ditulis oleh Albert Camus ya. Novel ni, walaupun novel, tetapi novel ni berkaitan dengan pandemik ya, dan pengajaran dari novel ni dia kata daripada COVID atau pandemik itu, it helps men to rise above themselves. Ya, daripada COVID atau bukan COVID lah. Albert Camus dia tak tulis pasal COVID. The plague ya. Pandemic plague itu, daripada segala kesusahan itu semua, akhirnya it helps men to rise above themselves. Daripada bencana, malapetaka, dia membantu manusia ya, untuk bangkit. Ya, untuk bangkit dan menjadi orang yang lebih baik. Mengikut Camus ya. Okey. Nak jadi orang baik akibat daripada bencana is empathy ya.
Empati satu terma yang sangat famous lah dalam bidang saya, counselling ya. Empati ni macam you rasa apa yang orang lain rasa ya. Contohnya you berada dalam kasa orang lain itu. Contohnya kalau orang kata contohlah saya rasa sedih ya. You rasa macam you boleh rasa kesedihan itu ya. Seolah you berada dalam kasa dia dan you rasa kesedihan juga ya. That is empathy ya. Now empathy is berbeza dengan simpati ya. Now empathy is a prerequisite for a healthy world and empathy demands for community. Jadi kita kena ada rasa empati ya kalau kita nak mewujudkan satu community ya, satu society yang baik ya. Ini dia Joe Biden ni. Masa dia cakap dia vice president ya. Dia vice president pada Barack Obama ya. Dia umur 70 lebih ya. Sama juga dengan Trump 70 something juga. Maksudnya di US tu presiden dia agak berumur ya. Okey. Mengikut Joe Biden, masa dia cakap dia vice president lah, tak tahu sekarang dia dah presiden ke tidak ya. Kita kena strive for empathy. Maksudnya dia kata caring about people, yeah, caring about sick parent, yeah, caring about parent yang anak dia graduate, yeah, empathy ya kepada orang-orang lain, ya, breed trust, ya. Jadi mengikut Joe Biden, kalau kita nak mewujudkan satu kebahagiaan mental, kita sendiri kena merasa empati. Ya, kita sendiri kena merasa empati. Kita kena rasa bagaimana orang yang susah itu merasa. Dan kalau kita dapat empati kepada orang susah akibat COVID, mungkin kita boleh buat sesuatu. Ya. Mungkin kita ada sedikit wang, ya, kita boleh infak ke, ataupun kita boleh bantu dia dari aspek yang lain. Ya. Okey, kalau tak ada sifat empati ini susah bagi kita. Ya. Okey, ini juga satu video. Baik, dah habis dah ni ya. Nah, bila kita bicara tentang krisis ke apa ya, seperti ayat Quran yang awal-awal tadi, sebenarnya dalam cerita-cerita Nabi memang sudah ada ya, cerita-cerita yang menunjukkan bagaimana Nabi kita mengatasi krisis ya. Okay. Now the story of the prophet Joseph ya, Yusuf ya. Okay, cerita tentang yang kemarau itu ya. A crisis occurred and he expected the scarcity of water after 7 years. Yeah? Kemudian masa itu the Nile level decreased for 7 whole years. Yeah? Kemudian because of the keimanan dia, because of dia cara dia menangani krisis tu, akhirnya krisis itu pergi berlalu. Ya? Nah, bermaksud pengurusan krisis dan bencana itu sebenarnya sudah ada ya dalam ayat Quran. Ya. In surah Yusuf verse 47, God says, "You will plant for 7 years consecutively, and what you harvest leave its spike except a little from which you will eat." Yeah. And also Yusuf 8, then will come after the 7 difficult years which will consume what you save for them except a little from which you will stop. Bermaksud ini krisis pengurusan sudah ada dalam waktu zaman Nabi lagi. Apa yang saya nak kaitkan ialah bahawa kita boleh memikirkan bagaimana pengurusan krisis yang terbaik pada zaman kita. Ya. Sebagaimana Nabi Yusuf juga pada zaman dia memikirkan bagaimana untuk mengatasi krisis yang terbaik. Jadi setiap zaman, terutama sekali zaman sekarang ini, pengurusan krisisnya sesuai dengan zaman sekarang. Jadi kita kena ikut, ya. Kita kena ikut. Kalau katakan jangan buat itu, jangan, kata orang, saya kadang-kadang saya kesian ketua pengarah kesihatan kita Tan Sri Syam ya. Penat dia bercakap ya. Tapi ada, not to say semua, ya, ada rakyat yang tak nak ikut. Ya. Tak boleh macam tu. Ya. Kita kena mainkan peranan kita sebagai rakyat yang
ada virtue tadi. Ya, bila kita rakyat ada virtue, maka kita akan membantu negara ya untuk mencapai kebahagiaan mental dengan mudah. Ya. Okay. So the crisis faced by the Prophet Muhammad, ya. So juga ya crisis, ya, leaving the place of infidelity and feeling to a better country that this group can save itself in order to preserve the debt it holds. Do not agree. Maksudnya cara bagaimana Nabi Muhammad SAW yang mengatasi satu kata orang kesusahan, semua dia berhijrah ya kepada satu tempat yang lebih baik ya. Okey, ini adalah juga pengusaha strategi ya yang dilakukan oleh Prophet Muhammad. Yang ini saya ambil ya daripada satu artikel tu ya. Okey, yang ini menarik ya kerana apa yang Nabi Muhammad lakukan ialah dia kata find a suitable place in the prevailing war of immigrant ya, and to provide a market in which Muslim merchants and workers are active and Islam had been keen since foundation in Madinah ya. Maksudnya cara bagaimana Nabi Muhammad mengatasi krisis itu bersesuaian pada zaman dia dan sangat relevan juga ya untuk dipraktiskan ya pada zaman sekarang. And focus on the main goal ya. Jadi sekarang ni untuk rakyat bahagia mentalnya kena lihat apa sebenarnya isu COVID-19 ni, apa sebenarnya ya. Jadi kita fokus kepada itu. Bagi setengah rakyat contoh yang hilang pekerjaan, fokus dia nak mendapatkan pekerjaan. Sebab itu kita harapkan bahawa pembentangan bajet ini mungkin akan meringankan ya. Tetapi bagi kita ni yang kata orang tu yang tidak hilang pekerjaan tu semua, apa fokus kita sebenarnya? What is our main goal ya dalam mengurangkan COVID-19 ni ya? Apa fokus kita untuk memberi kesejahteraan mental atau kebahagiaan mental? We have to focus on that ya, kena beri fokus. Jangan kita terlalu banyak benda nak buat sehingga nanti akhirnya satu pun tak jadi. Kita fokus ya. Right. Ada ayat-ayat Quran di situ ya. Okey, ini adalah satu video juga. The Prophet Muhammad also assisted in transforming the crisis ya. Bagaimana bijaksananya Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi sebarang krisis, dia berjaya untuk mengatasinya ya. By absorbing its result, recognizing its causes, yeah, then overcoming it, yeah, and addressing its result, yeah, as the crisis was transformed from negative to positive, yeah. So kita boleh mencontohi, ya, bagaimana Nabi Muhammad ya mengatasi krisis, ya. Dia lihat result, dia lihat apa sebenarnya punca. Ya, contohnya kalau kita rasa stres because of COVID-19. Apa yang menyebabkan kita stres? Apa punca dia? Adakah puncanya sebab kita contoh. Kalau saya stres, adakah punca kerana saya tak dapat balik kampung? Kalau lah itu puncanya, mungkin saya boleh cari kaedah lain yang mungkin saya kata, okey tak apa, sekarang tak boleh balik, tapi nanti insya-Allah boleh balik ya. Okey, ataupun mungkin contoh. Pokok bunga di kampung saya tu sudah kata orang tu dah pokok-pokoknya sudah besar sudah. Bukan saya suruh boleh telefon neighbor di kampung tu kata, okey boleh tak tolong trim dah pokok-pokok. Contohnya, ya, itu contoh. So saya kena lihat konsep dia dan bagaimana nak mengatasinya dan lihat kesannya. Okay, the crisis management strategies of the Prophet Muhammad, patient, ya memanglah. Kita memang kena banyak sabar ya. God asks his servants with patience when the calamity and the great reward of the patient. Yeah? God asked the Prophet Muhammad for patience as a strategy to managing crisis that he faced in communicating the call to Islam. Kalau ikutkannya, Nabi Muhammad SAW lagi menghadapi begitu banyak krisis bila dia berdakwah ya. Tapi oleh kerana kesabarannya Nabi Muhammad SAW, maka sekarang tengok berapa ramai ya orang-orang Islam di dunia ini ya.
Okay, when we trust in God and His ability, we will have the courage to face crisis. Saya ulang lagi, when we trust in God and His ability, we will have the courage to face crisis. And therefore, crisis cannot be overcome. As in the verse, Ali Imran that God says, "Oh, you who have believed, preserved, and endure, and remain patient and fear Allah, that you may be successful." Yeah, and also in Al-Baqarah verse 155, God says, "And we will surely test you with something of fear and hunger, and a loss of wealth and life and fruits. But give good tidings to the patient." Manusia akan diuji, manusia akan diuji, sama ada mereka laparan, mereka kekayaan pun diuji sebenarnya, tetapi kalau dengan sabar, maka good tidings, akan rasa kegembiraan, kebahagiaan, yang kata orang tu ultimate kebahagiaan, Okay, the Prophet Muhammad was the first to suggest quarantine. Yang ini masa zaman dia lah, Okay, the story of Prophet Noah, Nabi Noah pun menghadapi berbagai krisis, tapi dia bijak, dengan kebiasaan, Nabi Noah dia boleh mengatasi krisis, Okay. Okay, yang ini satu kaedah, macam mana Foucault ni dia mengatasi zaman itu lepers apa, orang yang saya lupa bahasa apa lepers, kusta, yes, kusta, sedih sekali, orang kusta zaman dulu sampai dia punya persepsi buruk kepada orang kusta tu remain selepas itu, maksudnya waktu tu plague-nya adalah kusta. Jadi apabila berlaku kusta, saya nak kaitkan bagaimana orang dulu dia cuba untuk mengurangkan atau membasmi kusta dengan caranya, adakah sama dengan sekarang, Okey. Dia ada emergency plan, kemudian people must remain at home. Sama juga. Dulu waktu orang kusta tu, dia kata all people must remain at home in order to be isolated in a particular place. Kita pun sekarang kena duduk di rumah lah, kecuali kalau kita nak beli barang-barang keperluan, Kemudian waktu dulu lagi, mungkin sama juga. The town is divided into distinct sectors or regions, Inspector patrol the streets, to accompany the detailed reports, People who do not show themselves for the inspectors at their windows will undoubtedly have contacted the plague, Jadi ini bagaimana orang dulu dia membuat pengurusan krisis waktu kusta berlaku, Jadi lebih kurang sama, dengan apa yang dilakukan sekarang. Cuma mungkin sekarang ini kaedahnya mungkin lebih sistematik, Sebab itu kita kena patuh, dengan arahan-arahan yang diberikan oleh kerajaan. Kerana bukan dia suka-suka pun kerajaan buat arahan ni, Bila kerajaan buat arahan ni, Kementerian Kesihatan buat arahan ni, dia dah kaji macam-macam, Dan inilah antara yang terbaik, Jadi ini memang kadang bukan senang sebenarnya, tapi tak nak kita kena buat. Okey, dan saya akhiri dah pukul 11.30, Okey, itu saya kata saya nak akhiri dengan saya nak ucapkan terima kasih kerana sudah mendengar, dan kesejahteraan mental atau kebahagiaan mental itu boleh datang daripada diri sendiri, Banyak caranya. Caranya ialah antaranya kita kena kawal, control our mind, kita kena control, Kemudian kita kena seperti apa yang dilakukan oleh zaman-zaman yang berlaku pandemik, kita kena ikut arahan yang diberi oleh kerajaan, Kalau tidak nanti
angka kematian kita nanti ni COVID-19 ni akan mengatasi ya angka kematian yang Black Death dan seterusnya ya. Dan saya nak juga akhiri bahawa kebahagiaan mental rakyat juga ya, dipengaruhi oleh sistem ataupun apa yang dilakukan oleh negara. So, oleh kerana itu saya sangat-sangat mengharapkan ya bahawa ada ahli politik ya untuk membantu yang terbaiklah ya kepada rakyat yang melalui polisi-polisi ya kerajaan termasuklah ya petani ya. Tak tahulah ada yang kata ada yang tak nak luluskan bajet ni. Saya mohon sangat-sangatlah supaya bajet ini boleh diluluskan supaya negara atau rakyat yang boleh menjalani kehidupan dengan lebih baik ya. Okey, itu saja saya rasa. Kalau ada apa-apa soalan boleh bertanya. Dr. Nurliza, kalau ada soalan daripada peserta ke atau ada pendengar ke? Saya boleh buka soalan sekarang kalau ada sesiapa nak bertanya. Cuma sebelum tu Datin nak tengok kita mainkan video ke? Yes, saya lupa. I'm so sorry. Now, can you open the video? Ya. Mungkin Amir boleh ke tolong bukakan video? Sementara kita tunggu soalan daripada peserta kita juga yang mendengar hari ini. Kalau ada sesiapa nak bertanya soalan. Amir boleh... Ya Amir, can you play the video? Video tu menarik. Kita sama-sama buat latihan ataupun senaman ya. Now, senaman is good actually. Itu salah satu cara mengurangkan stres dalam COVID ini. Okay, Amir ada ke untuk mainkan video? Can you share the screen? Okey, boleh tolong mainkan video. Ya, mainkan saja Amir. Boleh besarkan skrin tu nanti. Tak dengar. Ataupun sambil tu boleh ambil link tu masuk kat komen. Kita boleh tengok daripada luar lah. Sebab nampak sangkut-sangkut sikit kat sini. Okay, cuba ambil link situ, masuk kat komen, nanti kita boleh tengok secara terus. Okay. So, sikit kan? Okay. Kita boleh tengok kat sini. Tapi tak dengar Betul. Amir tak onkan suara ke? Sementara tu kalau sesiapa nak tanya soalan boleh tanya juga. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam. Ya, saya Azman ni daripada SI. Ya. Dr. Azman, yes. Ya, dalam tempoh ni sambil tengok video tu, saya lihat di dalam Facebook ataupun di lain-lain media platform ramai yang ada membantulah dari segi contohnya kalau Facebook tu dia ada buat yang berkebun, ada yang berkongsi memasak, macam-macam lah masak tak jadi sebagainya. Jadi mungkin itu adalah salah satu cara bagaimana masyarakat keseluruhannya membantu semua yang terlibat dalam COVID ni kan untuk mengisi masa lapang ataupun bolehlah menghilangkan fokus kepada
SOP dan sebagainya kan. Apa pendapat Prof Datin? Saya secara peribadi saya rasa ia satu yang bagus. Ya, kerana actually contoh ya, kalau kita bertanam pokok sebenarnya kita in fact amal jariah kita sebenarnya ya kepada pokok itu, kepada ekosistem oksigen itu. Saya rasa okey Dr. Azman, thank you for the sharing tu. It's a good one lah kalau yang share bagaimana berkebun semua. Cuma satu sajalah, kalau kita contoh sakitan kerajaan, kita kena buat after office hour lah ataupun before the office hour. Betul. Takut kita buat benda itu nanti kita meninggalkan kerja-kerja hakiki kita, ya. But it's a good hobby, ya. Kerana kita menyumbang sebenarnya kepada satu ekosistem yang bagus, ya. Kalau contoh bercocok tanam, ya. Kalau memasak pun bagus, ya. Kerana saya rasa memasak itu dia boleh meningkatkan kemahiran kita memasak, ya. Dan saya rasa tentunya family akan suka kalau ada individu yang dalam keluarga itu pandai masak, ya. Contohnya pandai buat kek, ya. Dan dia juga menjimatkan kata wang, maksudnya kita tak perlu buat beli kek kat luar, kita boleh masak sendiri, ya. It's a good one pada saya lah, Dr. Azman. Cuma kita kena tahu bila, ya. Janganlah kita kata orang buat benda itu sehingga kita mengabaikan tanggungjawab hakiki kita. Ya, terima kasih Datin. Okey, Datin, saya rasa sebab Amir dah share dah link dekat ya Amir. Doktor, saya dah try ni share. Dia punya audio tak keluar, lepas tu saya perasan dia tersekat-sekat kan. Ya, tak apa. Dia macam lagging. Jadi saya share link dekat komen tu je lah. Yes, tak apa. Semua boleh tengok. Okey. Ya, tak apa Amir. Takut kalau orang tengok macam ni lagi stres je. Dari dulu dah apa ni kan. Tapi tak apa. Since Datin pun dah sudi untuk bagi kita share link. Kami ucap banyak-banyak terima kasih lah. Saya ada soalan. Ni cuma just nak mengambil kira apa yang tengah berlaku sekarang lah kan. Ni kira macam kita pandangan Datin lah, dan mungkin boleh bagi suggestion jugalah kot. Sebab ni kira macam kita masa March, 18 March yang lepas kan, kita diberi arahan untuk PKP kan, untuk mengawal sebagai salah satu langkah untuk mengawal penularan COVID-19 ni. Dan baru-baru ni kita seolah macam diberi arahan sekali lagi lah untuk menghadapi PKPB, PKP, ada certain tempat PKPD kan. So dia macam satu mungkin ada certain pihak merasakan macam dia satu, macam kena dah elok-elok kita rasa macam we are almost trying to live normally. Macam dah mula bersedia, even macam kalau untuk kita lah, kita dah cuba nak macam looking forward untuk bagi kelas face to face balik, ataupun mungkin masuk lab balik, dan cuba untuk hidup secara normal lah kita rasakan. Tapi tiba-tiba comes this third wave of COVID-19 dan cases now dah masuk 4 angka. Kita harap dia plateau dan makin menurun lah. So macam mana tu pandangan Datin? Sebab mungkin ada certain orang yang rasa not again, penat. Dia dah penat rasanya. Penat untuk menghadapi semula ataupun untuk menghadapi PKPB ni, atau even itulah dia penat mental, penat fizikal. Yang macam mana tu Datin? Mungkin Datin boleh bagi pandangan lah. Thank you, Dr. Nurliza. This is my personal pandangan lah, ya. It may or it may not be right for some people, ya. Nah, kalau kita compare ya dengan apa yang berlaku ya waktu Black Death ya, dan juga
tu lepers tu tadi, kusta tu, scenario yang sekarang ni much better, much better. Mungkin kerana kita ada kemudahan perubatan ataupun ekosistem dari sudut pengurusan krisis tu adalah lebih baik, dan mungkin kerajaan atau dunia dah belajar daripada peristiwa-peristiwa pandemik lepas. Saya tak nafikanlah bahawa apabila berlaku balik PKPB ke PKPD, some people, not all, some people get tired of it, rasa bila ia akan berlaku. Kalau mengambil kira itu memang, saya empatilah pada mereka. Tetapi pada waktu sama saya rasa what the government is doing is the right thing, kerana dia nak flattenkan plateau dia, the graph tu, tapi tak juga makin menurun, makin naik. Jadi pada saya bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan, kerana macam saya kata, apa goal kita sekarang, apa matlamat kerajaan. Matlamatnya ialah untuk memutuskan rangkaian COVID-19 itu, mengurangkan individu yang COVID positif, dan supaya akhirnya dia akan be back at normal lah. Okay, so macam juga saya beritahu when, bila ia akan berakhir. That is the thing that we cannot control. When will it ends? Something that we cannot control. Jadi apabila something yang kita cannot control, kita kena let it go. Let it go. Biarlah orang lain yang boleh kontrol buat kerja itu. Kerana kalau kita nak juga buat kerja benda yang kita tak boleh kontrol, nanti kita akan jadi lebih stres. So what is the most important thing is that you focus apa yang you boleh kontrol, dan you focus apa yang you boleh buat. But I am not denying the tiredness, I am not denying the kata orang tu psychological, mental yang mereka hadapi. Saya memang, tetapi at the same time saya rasa it takes courage for them, it takes courage to them to accept the reality. Once dia dah boleh accept the reality that now ada lagi PKPB ke, then baru boleh dia find strength in himself. Kemudian bila dia dah jumpa diri dia, baru dia nampak the wisdom itu, nampak kebijaksanaan kenapa PKPB ini berlaku lagi. Itu saja Dr. Nurliza. Okey. Mungkin terima kasih Yatin. Mungkin kita ada soalan daripada ada. Yes. Okay, Assalamualaikum. Salam. Dr. Baldi. Ya, Datin. Lama tak jumpa. Ya, betul. Okey, Datin. Saya nak tahu mungkin dalam teori psikologi ada benda ni. Yang patutnya all these variables ni dia tak boleh duduk dalam satu tempat ni, dalam satu equation. Sekarang ni kita ada macam variable yang belajar, kita punya anak belajar kat sekolah, berada di rumah, dan kita kerja di dalam rumah juga. Jadi sepatutnya benda tu patut berlaku di space yang berbeza kan. So dalam teori psikologi, bila semuanya jadi dalam satu tempat, dia akan jadi chaos. Itulah saya rasa memang ada dalam teori psikologi sebenarnya. Benda ni dia tak sepatutnya ada dalam satu tempat, sehingga dia jadi berlaku chaos dalam rumah kita, rumah tangga kita kan. Sedangkan kalau kita duduk sama-sama dengan anak di hujung minggu, kita tak akan rasa stres kan, sebab kerja kita dah ketepikan dan sekolah dah diketepikan. Tapi bila berlaku macam ni, kita berada semua variable tu duduk dalam satu space, which is rumah kita. Rumah kita dah jadi sekolah, rumah kita dah jadi tempat kita mengajar, rumah kita dah jadi tempat kerja dan sebagainya. So dia jadi, itulah stresnya kan sebenarnya. Faham? Psikologi dia macam tu. Boleh nak mencelah ini this discussion? Boleh Datin. Okay, talking about betul this one with I share with the same, because like especially for the mothers, kena jadi teacher pula with the online teaching. So already really less stress. Talking about yang MCO I think
like some countries, they let go, the school are open. Okay, the school are open because education at this time is very important. And COVID in the younger children is less severe. So they let the children, because as you say, how long will this COVID can be 2 years? It can take 2 years. So it will affect the education of the children, young children. So some countries they memang they yang they take care of the vulnerable, the old and those with comorbidity. But let the young children, they like primary school to they let go. You mean that they can go to school. But now actually betul lah, they're talking about now there is the long haulers, even they find that there's even the young adults also can die. So but it is I'm learning through this pandemic. Okay, but whatever it is, I mean, we just tak boleh kongkong semua lah kalau kira. Because we have to look through like real time. If there's a high cases, then we must have that strict like a semi lockdown ke apa. But it has to be like targeted certain region. Kalau selalu region yang like states yang okay, then we should be freer lah. Kalau macam now we have Sabah. Then we must concentrate on Sabah. For Sabah, it has to be really strict. And then help has to go to have like the KKM really go to concentrate on Sabah because that's that's really a red zone. But other states should be lax lah sikit because you tak boleh buat all lump sum kind of thing. Because I have to think about the number of cases as per 100,000 population. I mean, that's my take lah. Because as you say, until we have the vaccine, which can be very soon, because in China pun people are already being vaccinated in a sense. Those who want to buy free, even they have not finished, they're still phase 3 is still going on. But the people outside the studies are also getting the vaccine. I mean, they buy, and our government is bidding for it. And apa million yang itu 3 billion. So our country also trying to buy the Chinese vaccine. So that's hope, because as you say, we are facing this fatigue now. People, and there's many people already suffering because of the loss of job. So 1 in 3 or 1 in 4 of the B40 out of job now. And most of them are Malays, sad to say lah. That's my take lah, my 2 cents worth. Yes, Prof. Datin, I do agree dan memang betul lah. That is why kata we hope that the budget nanti tu will look into those really in need ya. Contohnya yang hilang pekerjaan semua. Thank you for the sharing, Prof. Thank you so much. Thank you. Okay, Dr. Fazli. Kejap nak share Dr. Fazli. Saya ada. Ya tadi. Saya nak tahu dalam teori psikologi sepatutnya kita ni semuanya memang kena ada division tu kan. Kalau nak kerja kena ada tempat kerja, kalau sekolah kena ada tempat sekolah, tapi bila dah semua jadi satu tempat, dia akan memang ada lah dalam teori psikologi macam tu, Datin. Okay, so far actually dia melibatkan ruang dalam diri ataupun space dan juga freedom lah ya. Actually memang bagus kalau you have your own space, you have your own freedom to do things that you like. Termasuklah you have your own space to study, you have your own freedom to study. So that one kita relatekan dengan konsep of freedom lah and concept of space. Cumanya mungkin dalam konteks COVID-19 ni, it is so unconquerable that contohnya di rumah itu, kalau rumah yang orang berada tu dia mungkin ada bilik-bilik dia kan. Bilik anak nombor 1, bilik anak 2, nombor 3 kan. Tapi because kita tak sangka benda tu akan jadi macam ni COVID-19 tu. So ada rumah yang bilik pun tak mencukupi untuk each of the anak tu kan. So nanti jadi semuanya bertumpu di hall semua ya. So in that case dia dah
the limit the freedom and the limit the space of the individual. So bila the limit the freedom, limit the space, and kemudian it will of course create quite unconducive condition lah keadaan dan bukan itu sahaja. Bila you contoh, bila ada kelas online, so itu bukan sahaja melibatkan space and freedom of the individual, itu melibatkan dia punya sistem wifi itu kan. Jadi bila benda-benda ini berlaku, of course it will create kata orang tu psychological, macam datang kata tadi, fatigue, psychological tiredness of the individual. Memang adalah apa tu Fazli, cuma dia tak ada lah teori tu mengatakan okay, this theory is related to COVID-19 tapi adalah teori yang mengatakan teori about space lah kan. Space, about freedom about happiness about happiness. So maybe Fazli, you can come up with one theory that relates the space, the freedom, the happiness and also the Wi-Fi-ness. Yalah. So saya terfikir sebab saya community ecology kan. Dalam alam ni pun ada space masing-masing. So bila berlaku macam ni memang kita boleh bayangkan. Paling kesian orang yang rumah terutamanya yang B40 lepas tu duduk dekat flat dekat KL macam tu kan. So ruang bilik pun ada 1, 2 je. Okay, Betul. Memang tak boleh bayangkan. So, you know what Fazli, saya ada sampai sebenarnya saya sekarang ni Fazli, saya tengah buat attachment academic attachment dekat KASIS You know mana profesor tu, dia kata dia sedang mengajar, tiba-tiba line dia lagging kan, putus sikit. Lepas tu dia kata apa, bila dah okey, dia kata dia ada 6 orang anak yang sedang online juga. Lepas tu isteri dia juga mengajar. Dia juga mengajar. So ada 8 orang yang menggunakan wifi. Just nak beri contoh lah macam mana kata orang tu, the mental fatigue tu boleh berlaku. Dan semalam kat berita ada seorang bapa ditahan kan kerana dia pukul anak dia dengan kayu masa sesi kelas online dan cikgu tu nampak through video kelas dia laporkan pada polis kan. So kita boleh nampak lah sampai macam tu sekali. So anak ni macam mungkin tak beri perhatian dalam kelas online dia tu. Lepas tu si bapa ni pukul anak dia dengan kayu. Berita semalam. Ya, berita semalam. Ada. Saya rasa this thing might happen again and again sebabnya Fazli, it also melibatkan macam the privacy. Contoh saja, pasangan suami isteri isteri dia ada kelas and then of course bila ada kelas dia akan buka dia punya sound tu kuat kan, but the husband contohlah wants privacy. These are the things that katakan we need to think of lah something maybe academician boleh buat research on nothing. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, Nurul. Terima kasih. Kita ada soalan lagi ke? Daripada mana-mana ataupun sesiapa yang nak share apa-apa pengalaman ke ataupun bagi komen ke tentang tajuk kita hari ini. Okay, kalau tak ada, saya just nak cakap terima kasih lah banyak-banyak kepada speaker kita hari ini, Prof. Datin Dr. Sapura. Sipun, terima kasih banyak-banyak. Dan apa yang saya dapat rumuskan lah bahawa COVID-19 ni banyak sebenarnya mengajar kita sebagai manusia. Banyak benda yang kita boleh ambil hikmah dia dan untuk penjagaan kesihatan mental kita macam Datin Sapura kata tadi tu, it's all in the mindset. Kita berdasarkan kajian saintifik juga dan juga kita ambil kira daripada sejarah pandemik yang lepas, walaupun kita nak COVID-19 ni berakhir dengan cepatnya, tapi mungkin ia tak akan habis secepat mungkin
it might take maybe another year or two. So kita harus belajar untuk menerima apa-apa jua cabaran ataupun ujian yang mendatang. Salah satunya adalah mungkin pandemik ini akan mengambil masa 2 atau 3 tahun lagi sehingga vaksin macam mana Datin Ilina dah cakap tadi, sehingga vaksin is available for COVID-19. So sementara itu semua ni untuk memastikan kesejahteraan kita dan juga dalam usaha kerajaan mengawal dan juga kita sebagai rakyat untuk mengawal penularan COVID-19 ni, kita kerjasama tu penting daripada setiap organisasi, seperti mana yang Datin Sapura cakap tadi juga, dia bermula daripada kita sendiri tapi juga kerajaan memainkan peranan penting juga untuk memastikan kebahagiaan mental rakyatnya. So oleh itu saya rasa kita tamat sudahlah kita punya siri syarahan Islam kita untuk kali ini. Dan saya mewakili ISI mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi kepada Profesor Datin Dr. Sapura Sipon dan juga kepada para pendengar dan peserta kita pada hari ini yang setia menanti bersama-sama, setia menunggu dan mendengar bersama-sama dengan kita sampai akhir. Saya just nak ingatkan untuk jangan lupa isi borang kehadiran. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan untuk jangan lupa kita ada another siri syarahan Islam minggu depan yang kami akan share sebentar lagi lah poster dia. So terima kasih banyak-banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kat mana dapat borang kehadiran? Ada dekat sini, dekat chat tu ada, dekat atas tu ada. Boleh tengok balik dekat chat ada, dekat grup pun ada. Okey, terima kasih. Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Liza dan Teams.